Okey, hai, Assalamualaikum semua. Untuk malam ni insyaAllah kita nak, adakah ini the first online meeting kita untuk bulan Februari ni? Ya kan? So malam ni insyaAllah kita akan ada health sharing dan juga sedikit product sharing agaknya. Dan kita akan mulakan dengan tajuk berkenaan dengan hati yang berlemak. Okey, siapa yang rasa dia banyak lemak tu mungkin luaran saja, tapi yang paling penting sebenarnya kita tak nak lemak kat dalam hati kita banyak kan. Dan seterusnya nanti insyaAllah kita akan ada sedikit perkongsian produk dan ada perkongsian tentang perjalanan dalam Shuangho. Dan last kali insyaAllah kita akan ada round up daripada kita punya special VM. Okey, speaker pertama dah bersedia ke? Malam ni insyaAllah kita tak ada had masa boleh cakap suka-suka. Okey. So kalau dah bersedia, ada slide nak share, boleh sharekan, dan saya tanpa membuang masa nak menjemput speaker pertama kita, Irna, untuk bentangkan. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Irna Izura. Malam ni saya nak berkongsi dengan anda semua tentang fatty liver ataupun hati berlemak. Alright. Okay, liver tu ataupun hati lah kan. So kita belajar sikit tentang apakah fungsi hati. Sebenarnya hati ni dia ada banyak sangat fungsi. Ada lebih 500 fungsi untuk badan kita. Sangat-sangat berharga, sangat-sangat organ yang sangat penting sebenarnya. Antara beberapa fungsi hati tu, okey, nombor satu dia menyimpan lemak untuk keperluan badan. Dia memang simpan lemak. Dalam hati kita tu memang ada sikit lemak. Tapi maksimum yang dia boleh simpan ialah dalam 500 gram lemak saja. Kalau lebih, itu dah consider beban pada kita punya hati. Okay. Dan itu yang kita panggil sebagai fatty liver lah, hati berlemak. Selain itu, fungsi hati ialah untuk mengawal gula dalam darah. Okay, so ni antara dua fungsi hati yang saya nak highlightkan untuk kita punya topik pada malam ini. So satu, lemak. Okay, hati simpan lemak, dan satu, hati ni dia kawal gula dalam darah. Okay. Apa yang buat kita punya hati rosak, punca hati kita rosak? Nombor satu, diet yang tak sihat. Okay, diet yang kita punya pemakanan yang tinggi gula, yang tinggi sangat makanan proses. Sebenarnya makanan-makanan yang junk food lah, makanan yang tinggi proses, tinggi gula ni, dia memang akan merosakkan kita punya hati. Sebab tadi saya cakap hati dia kawal gula dalam badan kan. Kalau terlampau-lampau banyak gula, dia jadi penat. Dia terpaksa kerja lebih. So bila dia terpaksa kerja lebih, dia akan jadi penat. Lama-lama dia akan jadi rosak. Okay. Yang kedua, ambil ubatan tanpa kawalan jangka panjang. Ni contoh macam kalau kita nak ambil painkiller kan. Sakit je, okay, kita ambil lagi painkiller. Sakit kepala, kita ambil Panadol. Kita suka hati kita lah. Kita tak ada limit kita nak ambil ubat tu. Asal boleh je kita ambil. Dan untuk orang-orang yang mungkin terpaksa ambil ubat dah bertahun-tahun, okay, akan ada risiko hatinya rosak. Okay, yang ketiga ialah alkohol, pengambilan alkohol. Yang ni memang akan merosakkan kita punya hati. Yang keempat, mengambil suplemen yang sintetik. Okay, kita memang sometimes kita perlukan suplemen. Okay, badan kita memerlukan beberapa nutrien yang tak lengkap dalam badan, so kita perlu ambil daripada luar. Tapi kalau kita ambil suplemen yang berasaskan, berunsurkan yang sintetik ni, tinggi bahan kimia, badan kita tak boleh nak absorb benda-benda yang sintetik, benda-benda yang bahan kimia ni. Dia akan reject. Organ yang bertanggungjawab untuk mereject bahan-bahan kimia ni adalah kita punya hati. So bila kita ambil banyak-banyak suplemen,
berbotol-botol suplemen dan daripada unsur sintetik pula tu, tinggi bahan kimia, memanglah kita punya hati tu akan jadi rosak. Yang terbaik adalah kita ambil suplemen yang daripada sumber semula jadi. Itu yang penting, semula jadi. Sebab benda-benda yang semula jadi memang badan kita mudah nak serap, mudah nak absorb. Seterusnya, gaya hidup yang tak sihat. Gaya hidup tak sihat ni macam kita tak jaga kita punya masa tidur, tidur lambat ataupun tak cukup tidur, bangun lambat, merokok, tak exercise, tak nak gerakkan badan, asyik duduk sahaja, tak minum air banyak. Ini adalah gaya-gaya hidup yang tak sihat lah. So kita kena ubah supaya kita tak nak rosakkan kita punya hati tu. Seterusnya, punca hati rosak ialah terdedah pada toksin. Ini kita untuk zaman sekarang kita susah nak elak sebab kita dah boleh cakapkan dikelilingi oleh toksin yang banyak. Kita punya phone ada radiation, kita punya laptop pun ada radiation, TV ada radiation. Dekat persekitaran dekat luar kita, pencemaran udara, pencemaran air, semua tu ada toksin kan, toksin, benda-benda yang akan merosakkan badan kita. Yang hati ni sepatutnya dia buang toksin-toksin ni, tapi disebabkan terlalu banyak dia jadi penat, dia jadi sakit. Okey. Dan seterusnya, jangkitan virus. Kalau ada virus, dia akan boleh attack kita punya hati juga. Akan menyebabkan kita punya hati rosak. Okey, ni adalah punca hati, antara punca hati kita boleh rosak lah. Okey, bahaya fatty liver ataupun hati berlemak. Okay, sebenarnya fatty liver ni dia masih pada, boleh dikatakan peringkat awal lah. Macam kalau hati kita tu boleh berfungsi dalam 100% ke 90%, maksudnya dia still normal. Tapi fatty liver ni fungsi hati kita tu 75 ke 80% masih berfungsi, 75 ke 80%. So dia first stage tau, first stage hati kita ni dah mula, kesihatan ni dah mula merosot. The first stage, fatty liver, hati berlemak. Dan kalau kita tak rawat, kalau kita tak pulihkan masalah fatty liver ni, dia akan buka jalan pada banyak-banyak lagi masalah penyakit dalam badan. Contohnya diabetes, tekanan darah tinggi, CMD, chronic metabolic disease. Contohnya macam obesity, osteoporosis, gout, cancer, masalah sistem imun. Ini penyakit yang kalau kita tak rawat fatty liver ni, dia akan jadi lebih melarat lagi. Okay, so itu tentang, tadi tu saya dah ceritakan sedikit sebanyak tentang hati, fungsi hati, macam mana hati kita boleh rosak. Yang ni saya baru dapat info ni. Saya sharekan sikit manfaat kopi pada hati. Okay, dalam orang banyak takut kan, kopi ni tak elok lah cakap kopi boleh merosakkan buah pinggang, kopi boleh merosakkan hati. Tapi sebenarnya ada kajian yang mengatakan dalam kopi dia ada satu komponen dinamakan polyphenol, dan ada satu lagi komponen yang dinamakan chlorogenic acid dalam polyphenol tu. Chlorogenic acid ni dia dapat bantu untuk kurangkan kita punya keradangan hati. Maksudnya dia memang bantu untuk pulihkan hati kita. Kalau hati kita dah meradang, chlorogenic acid ni boleh bantu untuk kurangkan radang hati tu. So kopi sebenarnya baik. Cumanya kita perlu pandai pilih kopi yang baik lah. Okay, jangan pilih kopi yang ada campuran sugar kan, gula yang akan merosakkan hati kita. Campuran mentega kan yang akan merosakkan banyak-banyak organ dalam badan. Kena pandai pilih kopi lah. Okay? Okay, ni pantang kopi. Apa ni pantang kopi? Kalau kita memang biasa ambil kopi, tapi kita suka campur kopi dengan casein. Casein ni adalah dairy products. Contohnya macam
susu kan, susu lembu ataupun yogurt ataupun cheese, itu adalah daripada kasein lah. Okay, kalau kita campur kopi dengan kasein, dia tak best sikit sebab dia mengurangkan penyerapan chlorogenic acid dalam badan. Tadi saya cakap chlorogenic acid tu dia bantu untuk kurangkan radang dalam hati kan. Tapi kalau kita campur kopi dengan susu, dia jadi macam kurang best sikit untuk kita punya hati. Dia tak efektif sangat. Yang kedua, kalau kita minum dark roasted coffee beans. Dark roasted, dia punya kandungan chlorogenic acid tu makin sikit sebab dia dah masak dengan lebih banyak kan. So hilang dah acid tu. So kurang baiklah sikit untuk kita punya pengambilan kopi tu. Kalau kita nak ambil kopi untuk hati lah, okay. Dan kalau kita minum kopi campur dengan gula, ini memang pantang yang paling terpantang sekali lah kan. Sebab gula kita tahu memang akan merosakkan hati, merosakkan banyak organ dalam badan kita lah, bukannya hati saja. Okay, dia menambah lemak pada hati kita. Okay, insulin. Apa kena-mengena pula insulin dengan kita punya hati? Okay, insulin ni sebenarnya dia adalah fat storage hormone. Fat storage hormone dia buat hati kita simpan lemak. Maksudnya bila insulin ada, hati kita akan simpan lemak. Itu maksud dia. Tapi insulin ni dia penting dalam badan kita. Especially untuk kita punya growth, pertumbuhan tubuh badan kita. Penting sangat masa puberty, masa kita nak membesar tu, balik dengan pregnancy. Insulin ni sangat-sangat penting. Okay, gula dengan protein. Okay, gula kita tahu dia memang akan tingkatkan insulin dalam badan, tapi protein pun boleh tingkatkan kandungan insulin dalam badan. Yang ni saya akan explain lebih lagi dalam slide-slide yang later lah. Okay. So gula dengan protein, dua ni dapat tingkatkan kita punya insulin dalam badan. Okay. Karbohidrat. Okay, karbohidrat ada 3. Gula adalah sejenis karbohidrat. Okay. Selain daripada tu, kita ada kanji dan kita ada kanji degil. Ni masuk dalam kategori karbohidrat lah. So gula ni sebenarnya dia memberi tenaga pada badan kita. Dia memberi tenaga yang instant. Dia cepat tau, dia cepat bertindak pada badan kita. So bila biasa kan kita dengar kalau budak-budak ambil gula banyak, dia macam hyper. Sebab dia banyak sangat tenaga dalam badan dia tu. Instant kan, cepat sangat gula tu bertindak, kasih tenaga terus pada badan. Gula ni biasanya kalau dia masuk dalam badan kita, dia akan tukar jadi glukos. Macam saya cakap tadi, hati dia kawal gula dalam darah kan. Tapi kalau kita ambil banyak-banyak gula, banyak-banyak glukos, hati kita dah tak boleh nak kawal gula tu. Pankreas akan bantu untuk keluarkan insulin. Bila ada banyak sangat gula dalam badan, hati dah tak boleh nak ni kan, tak boleh nak function kan. Pankreas akan keluarkan insulin. Bila pankreas keluarkan insulin, dia akan buatkan hati kita menyimpan lemak. Tu jadi fatty liver, hati berlemak. So nampak dia punya kaitan insulin dengan hati, dengan gula. Okay? Ingat tu. So apa pula kanji degil? Ataupun kita panggil dalam English kita panggil resistant starch, RS. Sebenarnya kanji degil ni lebih dikenali sebagai fiber. So fiber ni adalah sejenis karbohidrat juga. Tapi fiber dia tidak beri tenaga pada badan kita. Tapi apa yang fiber ni buat, dia buat badan kita gunakan tenaga yang tersimpan dalam badan kita. Okay, maksudnya tenaga yang simpan dalam badan tu dia akan gunakan. Dia tak ada nak provide tenaga ekstra pada badan kita. Macam gula tadi dia memang instant energy. Fiber digunakan kita punya tenaga dalam badan. Dan fiber dia akan release gula kita slow and steady. Dia relax je. Tu sebab kalau kita ambil fiber banyak, kita akan rasa kenyang tu lama. Kalau perasan lah. Okay.
fiber yang bagus. Okay? Dan fiber dia melindungi hati kita daripada lemak. Itu kebaikan fiber. Okay, fiber ni dia tak boleh diserap oleh badan. Kita tak boleh nak hadam fiber. Dekat kita punya usus kan ada bakteria baik. Okay, bakteria baik ni bantu untuk menapai kita punya fiber. Dan hasil penapaian ni akan menjadi satu yang dinamakan acetic acid. Okay, acetic acid ni dia akan tingkatkan aktiviti sejenis enzim dalam kita punya badan yang dinamakan sebagai M-kinase. Okay. M-kinase bantu untuk buang lemak dalam badan. So kalau kita ambil fiber dengan banyak, okay, fiber yang baik, banyak dalam badan akan bantu untuk buang lemak dalam badan kita. Nampak sangat-sangat best sebenarnya fiber ni, fungsi fiber. Sebelum ni kita rasa macam fiber ni tak penting sangat sebab kita tak rasa apa-apa kan, tapi dia sangat-sangat penting untuk menjaga kita punya hati, buang lemak dalam badan, kasih kita kenyang lama. Dia punya release of sugar tu slow je, relax je. Okay, kebaikan fiber saya ulang lagi sekali. Dia dapat melepaskan asid amino dan gula secara perlahan-lahan dalam badan, membuang lemak dan kolesterol dalam badan, menjaga hati kita, mengurangkan, selain itu dia dapat juga mengurangkan risiko kanser kolon dengan demensia. Okay, ini adalah kebaikan fiber. So kunci untuk kita halang dan kawal fatty liver ialah untuk ambil lebih fiber sihat. Kena ambil banyak-banyak fiber. Okay, kena ambil banyak-banyak fiber. Alright. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada protein pula. Tadi saya dah mention gula boleh tingkatkan insulin dalam badan kita. Protein pun boleh tingkatkan insulin dalam badan. Betul ke? Okay. Kita pergi kepada fungsi protein dahulu. Fungsi protein adalah, ni antara fungsi protein, membina otot badan kita, okay, nak build kita punya muscle, berguna untuk kita punya tisu penyambung ataupun connective tissues yang memegang kita punya seluruh badan kita. Okay, contohnya kita punya kulit, kita punya tendon, kita punya saluran darah, dan protein juga membuat signal molekul supaya badan kita boleh berhubung. Contohnya macam mana kita punya sistem imun tu boleh respon dengan seluruh badan. Tu protein punya kerja lah. Okay, so protein ni sangat-sangat penting juga. Okay, apakah asid amino? Asid amino pula dia merupakan blok untuk membina protein. Okay, nak bina protein kena ada asid amino. Dia bahan asas lah untuk membina kita punya protein. Okay, yang saya cakap protein boleh tingkatkan insulin dalam badan sebenarnya lebih spesifik kepada BCAA ni, branch chain amino acid. Itu dia, branch chain amino acid yang boleh tingkatkan insulin dalam badan. So apakah BCAA ni? Dia sebenarnya ada beberapa, tak silap saya ada 9 kod BCAA, tapi yang diperlukan oleh badan kita ada 3. Okay, leucine, isoleucine dengan valine ni. Ni perlu ada dalam kita punya diet harian. Dan kacang soya merupakan, kacang soya dia ada 3 jenis BCAA ni. So sangat-sangat lengkap lah kalau kita ambil kacang soya. Cukup untuk kita punya keperluan diet harian. Okay. One thing pasal protein, dia tak boleh nak disimpan. Kalau ada protein berlebihan dalam badan kita tak boleh nak simpan. Dia akan jadi toksik pada badan kita. So protein ni dia akan di breakdown kan dan disimpan sebagai lemak. So kalau kita jenis yang kita jenis yang duduk je kan, tak exercise, kita bukannya bina badan, kita bukan pergi gym tu, memanglah akan ada banyak lemak dalam badan kita kalau kita jenis yang ambil protein banyak tapi tak exercise. Selalunya orang yang ambil banyak protein ni orang yang nak bina badan kan, yang pergi gym selalu.
dia akan ambil protein shake lah apa benda tu kan. Itu diorang memang perlu untuk gunakan lah protein tu. Tapi kalau kita ni orang-orang yang biasa yang tak pergi gym ni kan, biasa-biasalah kita pergi exercise biasa-biasa je, tu okey lah. Tapi kalau yang jenis yang memang tak nak buat apa-apa, duduk je, tapi suka makan banyak-banyak ayam lah, daging lah, protein-protein macam tu kan, memang akan ada protein-protein tu akan ditukarkan sebagai lemak. Banyak lemak lah dalam badan. Yang terbaik adalah ialah kita ambil makanan yang tinggi protein dan fiber. Dua ni sekali. Sebab fiber ni kan dia boleh buang lemak dan kolesterol kan. Dia bantu untuk buang lemak dan kolesterol and dia protect kita punya hati. So contoh makanan yang tinggi protein dan fiber ialah seperti kacang. So kalau kita nak snacking, kita ambil kacang. Jangan snack benda-benda yang tak elok. Okay? Dan bila kita ada banyak protein yang dalam badan yang buatkan kita badan kita toksik kan. Protein yang berlebihan ni toksik pada badan kita. Dan dia juga akan tinggikan kita punya insulin, bacaan insulin dan juga bacaan kolesterol kita. Okay, so sebenarnya apa-apa yang kita ambil untuk pemakanan kita, dia perlulah moderate. Dia tak boleh macam terlalu berlebihan, kita ambil nak banyak protein lah, nak banyak ni, tak ada. Kita try to be moderate untuk semua benda lah pemakanan kita, unless kita memang perlukan lebih kalau kita buat aktiviti lebih ke apa ke kan. Okay. Ini adalah term yang kita panggil TOFI. TOFI ialah thin outside, fat inside. Dia nampak macam kurus je dekat luar orang tu kan. Orang tu nampak kurus tapi sebenarnya kandungan lemak dalam badan dia sangat-sangat tinggi. Inilah yang saya cakap tadi, yang kalau dia makan banyak-banyak protein tapi dia tak exercise pun, dia tak gunakan protein tu. Dia duduk je kan. Inilah dia orang TOFI. Ramai orang TOFI ni tapi dia tak perasan pun dia ada TOFI ni. Dia TOFI. Okay, thin outside and fat inside. Okay. So dah pergi topik fiber, dah pergi topik protein, sekarang kita pergi topik gula pula saya bukannya nutritionist ke apa tau. Saya hanya suka baca pasal pemakanan. So tiba-tiba benda yang saya baca tu technical pula. So terpaksalah korang semua dengar benda-benda technical ni, tapi it's good lah kan. Dia ilmu yang bagus untuk kita semua sebab benda-benda yang actually benda simple je, cumanya dia ada term-term yang kita mungkin tak familiar, so kita try to familiarkan diri kita dengan term-term tu lah supaya kita lebih alert after this. Alright, so gula yang biasa kita dengar actually banyak kan. Kalau kita tengok dekat packaging food kan, food packaging macam-macam. Sampai kita pun tak tahu ni apa sebenarnya kan. Dia adalah banyak sangat nama sebenarnya, tapi yang biasa kita dengar ialah 3 ni. Glucose, fructose dengan galactose. Okay, glucose. Glucose ni sebenarnya molekul yang digunakan oleh sel kita untuk beri tenaga, untuk kasih tenaga pada badan kita lah. Okay, glucose. Biasanya kalau kita ambil glucose, dia memang akan tingkatkan insulin kita. Tapi kalau kita ambil berpada-pada, so dia okey je, dia normal. Sebab memang insulin tu diperlukan untuk tukar glucose kita kan. Tapi kalau kita terlalu banyak ambil glucose, terlalu banyak ambil gula, dia akan jadi toksik pada badan kita. Okay. Dan glucose ni dia melekit. Dia macam melekit macam tu kan. Dan dia akan, kalau banyak sangat, dia akan melekat pada kita punya protein permanently. Maksudnya selama-lamanya lah dia akan melekat pada protein kita tu dan dia akan jadi caramelize. Okay, saya pun tak tahu macam nak translate bahasa Melayu. Macam tu lah, okay. Dan proses ini dinamakan sebagai Maillard reaction. Sorry lah, saya tak tahu nak pronounce betul ke tak. Maillard reaction. So Maillard reaction ni akan hasilkan apa yang dinamakan sebagai Advanced Glycogen End Product, AGE. Dan AGE ni lah yang buatkan kita aging. Nama pun AGE, senang nak ingat, aging kan. Okay. So kalau kita makan banyak-banyak sugar pun sebenarnya
kita boleh jadi cepat tua. So tak best. Kita nak awet muda, kena kurangkan glukos. Okay? So biasanya orang kalau nak check glukos dia akan buat yang ni, hemoglobin A1C ni, HbA1c kan. Dia adalah sejenis protein. Dia akan tengok kita punya bacaan gula dalam darah untuk 3 bulan. Dia ambil bacaan yang average. So ini adalah bacaan dia. Kalau kita under 5.7, kita considered normal lah kita punya glukos dalam badan. Kalau between 5.7 to 6.5, kita dah dikira sebagai pre-diabetic. Itu dah kena alert so that kita tak masuk ke yang merah tu lah. Itu dah memang kita ada kencing manis. Kita tak nak diabetic kan. Right, so ini kita boleh buat anytime test ni. Yang cucuk sikit dekat tangan tu kan. Lepas tu letak kat mesin tu, nanti dia boleh check. Okay, kurangkan glukos boleh reverse aging. So memang kalau kita kurangkan gula dalam kita punya pemakanan, memang akan nampak lebih awet muda. Gitu. Okay. Gula yang kedua pula iaitu fructose. Okay. Hati dia akan tukar fructose ni kepada triglycerides. Okay. Triglycerides ni yang tinggi kolesterol tu, yang buatkan kita punya bacaan kolesterol tinggi. Dan triglycerides ni dia akan menempel kat kita punya hati dan inilah terjadinya fatty liver. Okay. So apa bezanya fructose dekat bahan-bahan processed food dengan fructose dekat buah? Bezanya ialah kandungan fructose dalam buah dia adalah lebih rendah. Dan dalam buah ada fiber juga kan? Kalau kita makan buah ada kulit dia, fiber semua tu. So fiber ni bantu untuk buang lemak, buang kolesterol, protect kita punya hati. So memang kalau nak ambil fructose, better ambil buah. Dan ambillah buah yang dalam keadaan orang panggil whole food lah. Jangan ambil kalau nak sangat kalau boleh ambil makan buah tu sendiri. Jangan macam buat jus buah ke. Itu macam tak berapa, sebab kita dah kurangkan fiber tu kan, dah extract fiber tu daripada kita punya minuman tu. So tak best. Fructose yang berlebihan boleh bunuh kita punya sel imun barisan pertama. Itu nombor 1. Dan kita punya white sugar tu, table sugar tu ada 50% fructose. Banyak sangat, tinggi sangat. So kalau boleh lepas ni kita tak nak kita punya hati rosak kan. Kita tak nak hati kita start berlemak kan. Kita jangan ambil sugar langsung. Jangan ambil white sugar ni. Jangan ambil table sugar. Kalau kita teringin sangat nak benda-benda manis, why don't kita ambil buah. Makan je buah tu. Alright. Ni adalah contoh-contoh fructose yang ada. Pilihan makanan kita yang ada banyak sangat fructose. Kita punya cereal, kita punya roti, biskut yang kita selalu makan tu kan, dessert, snack kita, air gas, yogurt yang manis tu, yogurt drink, kicap, kita punya sos, kita punya mayonnaise ke apalah kan, semua tu ada fructose. So sangat-sangat bahaya sebenarnya. Kena elakkan benda-benda ni kalau kita nak jaga kita punya kesihatan. Okay, gula yang ketiga ialah galactose. Galactose ialah simple sugar. Dia kurang manis berbanding dengan fructose. Jadi dia kurang digunakan dalam food industry. Tapi kalau dikombainkan, contohnya gula-gula lain kan dikombainkan, glukos, galactose campur glukos dia jadi lactose, jadi dairy. Kalau glukos campur glukos dia jadi maltase. Macam itulah. Sebenarnya kan saya cakap tadi ada banyak sangat nama-nama gula kan yang kita tak tahulah. Tapi kalau nampak macam tos ujung dia tu kan ataupun ASE, maltase tu kan, try to avoid lah. Kita tengok dekat kita punya makanan yang kita, especially makanan processed food ni, junk food ni, kita tengok kalau ada benda-benda ni try to elakkan sebab ia memang tidak sihat untuk kita punya badan.
80% pilihan makanan kita malangnya adalah processed food. 20% je yang betul-betul elok, yang betul-betul baik. So kita try to pilih yang 20% tu. Try to tukar kita punya pemakanan kepada yang ke 20% tu. Okay? Baca label. Kalau kita terpaksa juga beli produk-produk yang dalam tin, produk-produk yang dalam packaging kan, kita baca dulu label, tengok dulu. Alhamdulillah sekarang ni sebenarnya ada banyak juga produk yang dah macam kicap ke, sos ke kan, dah ada yang lebih sihat lah, option yang lebih sihat. So kita baca, kita tengok oh ni macam okey sikit, okey baru kita beli. Jangan kalau nampak banyak sangat bahan, macam contoh lebih 5 bahan ke kan, kalau boleh elakkan. Ataupun the first 3 ingredients kita tengok dah ada gula kat situ, kita cuba elakkan. Okay. Ambil makanan yang baik untuk tingkatkan keupayaan sistem imun kita. Okay, ni penting lah sebab kita sistem imun tu yang jaga kita punya badan daripada sakit. Dan kalau boleh kita ambil whole fiber, whole food lah. Okay, apakah makanan yang lain yang baik untuk kita punya, untuk masalah fatty liver? Okay, vinegar, cuka, ada banyak jenis cuka yang healthy, apple cider vinegar, balsamic vinegar. Boleh try ambil benda tu, ambil vinegar, campur dalam kita punya kita punya makanan, kita punya salad ke, ataupun boleh campur dalam air dan kita minum every morning pun elok juga. Makanan yang tinggi anthocyanin, okay, contohnya buah, plum, cherry, black and red grapes and pomegranates. Okay, sayuran. Saya baca untuk fatty liver, dia bagus makan benda-benda yang colour merah. So tu sebab dia mention banyak red cabbage, red onions, red radishes, purple cauliflower ni kan. Purple corn, purple eggplant, purple sweet potato, halia. Ni antara sayur-sayuran yang bagus untuk kalau kita ada masalah hati yang bermasalah. Ke kacang, black beans, black rice, black soybeans. Okay, ni pun bagus. Kalau ada set perut, okay, set perut Shuangho pun bagus kita amalkan, dan juga Lingzi Shuangho yang memang kita dapat sijil akreditasi untuk penjagaan organ hati. Okay, yang ni kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya pada upline lah, okay, tentang set perut dengan Lingzi. Tapi untuk makanan-makanan lain, ni senang boleh dapat je dekat pasar ke ataupun dekat supermarket. Okay, ni apa yang saya cakap tadi kan, nampak macam saya ni konon nutritionist kan, biochemist. Tapi sebenarnya kita kena tahu benda-benda ni untuk kepentingan kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan family kita. So kita kena ambil tahu. Sebab kita suka makan, so kita terpaksa tahulah pasal benda-benda ni sebab macam saya share tadi, 80% adalah processed food. So nak tak nak kita kena tahu apa benda yang kita makan. Sama ada ia sihat atau tidak. So itu saja saya punya perkongsian pada malam ni. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Puan Irna. Dekat sini ada beberapa soalan kat dalam chat box ni. Soalan pertama, boleh dapatkan slide ni tak? Boleh insyaAllah. Okey, soalan kedua, contoh makanan yang galactose tu apa ya? Galactose saya pun tak tahu. Kena Google. Dan galactose tu lebih sihat ke berbanding glukos? Dia sebenarnya gula. Gula macam saya share tadi kan, gula dia memang tak sihat. Kan? Kita kalau boleh kita nak elakkan gula. Kalau boleh, kalau kita nak sangat gula, kita ambil gula daripada pemanis yang semula jadilah. Macam glukos ke, fructose ke, galactose ni mungkin kita boleh kurangkan. Okay? Corn syrup tu adalah fructose lah. Kalau kopi CEO tambah minyak sapi dan stevia okey ke? Can I share? Boleh kot, boleh. Sebab minyak sapi is healthy punya fat. Stevia pun okey. Pemanis semula jadi kan. Okey je. Kalau sedap okey lah minum. Okey Kak Ina, boleh silakan. Okay,
Aina train as a chef, graduate 2000. Daripada masa diploma dulu, memang kami latih untuk tengok bahan macam Ina cakap tadi, baca kandungan bahan-bahan dalam apa yang kita makan. Ina banyak sebut pasal junk food and all that. I want to highlight kenapa Kak Ina dengan family dari 2001, masa ayah tenat dulu, masa kami sebelum Stronghold lagi pun kami dah ubah cara pemakanan. Kenapa kat dalam rumah tak ada langsung botol dengan makanan dalam tin, especially sos-sos ni. Sebab kalau anda tengok kat rumah, semua jenis sos yang ada dekat dapur tu, baca kandungan sos-sos yang anda guna. Sos tomato, sos cili, sos oyster. Dia senang je dari segi sudut pemakanan dan nutrisi. 3 bahan utama ataupun 3 bahan yang pertama, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dalam turutan kandungan dalam botol ataupun tin tersebut, itu adalah kandungan yang paling tinggi. Jadi kalau 3 bahan yang pertama tu, ikut turutan tu, salah satunya mengandungi bahan-bahan yang ada OSE, os ni, gula ni, maknanya tinggilah kandungan gula. Sebab tu sos-sos kita semua tinggi kandungan gula, tinggi kandungan garam, sebab tu dia tahan lama. And dari tadi somebody mention pasal minyak sapi is good yang semula jadi. Even better than butter kalau kita nak guna untuk masak, untuk buat kek apa semua. Healthier. Tapi dari segi stevia pula, ini daripada pakar nutrisi, awal tahun 2019 macam tu sebelum PKP, waktu tu stevia orang tengah viral lah, orang semua guna minum stevia pengganti gula. Di US, mereka ada undang-undang akta pemakanan dari segi keselamatan, masa pemprosesan. Tapi kat Malaysia, kita belum lagi ada. Maknanya kan, bahan-bahan macam contoh stevia, pemanis pengganti gula ni, kalau dia dalam bentuk asli, ini yang nutritionist tu bagi tahu tau. Kalau dia di Malaysia, kalau dia dalam bentuk asli, stevia daun kan? Kalau kita ambil dalam bentuk asli, maknanya kita ada daun, kita keringkan, kita kisar, ambil macam tu, ataupun kita keringkan, kita rebus buat macam teh, itu okey. Tapi kalau kita beli, kita guna yang dah diproses, yang dah jadi serbuk, itu tak terjamin dari segi keselamatan. Sebab kat Malaysia kita tak ada lagi enforcement. Kebanyakan bahan-bahan yang dah diproses, yang ditukar jadi bentuk cecair ataupun bentuk serbuk untuk makan, masih lagi ada unsur-unsur kandungan itu lebih banyak macam mana cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih banyak kandungan fillers, lebih banyak, I don't know what's in bahasa fillers. Macam kalau kita beli vitamin nak tahu dia 100% natural, dia patutnya zero fillers, tak ada pengisi. That's the only word I can think of. Sama juga dengan bahan-bahan makanan. So stevia, berbalik pada stevia, kalau anda ambil dalam bentuk semula jadi, daun, okey, selamat. Tapi kalau anda ambil dalam bentuk serbuk ataupun cecair, saya akan pesan dan cadangkan dengan tegas, baca kandungan bahan tersebut. Baca kandungan whatever product that you're taking yang stevia ni. Kalau kandungan dia, macam saya sebut tadi, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu susah nak sebut, ataupun belakang dia os-os ni, itu tandanya tinggi kandungan benda-benda yang lebih memudaratkan. Stevia tu mungkin ada, tapi persentajnya kita tak tahu. Contoh saya boleh bagi teh, Allahumma salli ala sayyidina, teh atau kopi tongkat Ali. Kenapa produk daripada Malaysia kena ban dekat Taiwan? Sebab tongkat Ali ni berapa persen je. Yang lain tu tak tahu apa. So, whatever pemanis pengganti gula yang anda nak ambil, carilah yang 100% asli, yang minimal proses. Itu yang saya boleh kongsikan lah dari segi nak cari sugar substitute. Okey, itu saja. Okey, terima kasih banyak. Betul juga tu kan.
baru tahu yang stevia, kita tahu ramai orang kata stevia tu best, bagus, lebih baik daripada pengganti gula lah dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kalau yang dah proses tu pun tak semestinya sebab kita kena check the label. Okay, so terima kasih banyak atas perkongsian tersebut. Sekejap saya stop recording ni sebab kita nak buat recording. Okay, seterusnya